Hai, salam sejahtera. Untuk subjek VKMP 1012 Pembangunan Masyarakat 2, bagi tugasan 1, kumpulan kami akan menerangkan berkaitan dengan panduan penulisan kertas kerja, surat rasmi dan penulisan minit mesyuarat. Kumpulan kami yang diberi nama The Titans terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Encik Andrew Anak Lipa, pemegang nombor metrik 296459, Cik Steve Anak Giri, pemegang nombor metrik 296524, Puan Maisarah binti Samad, pemegang nombor metrik 296392, Puan Zubaidah binti Ghazali Hamzah, pemegang nombor metrik 295939, dan Puan Nur Faizatul Ashikin binti Abdullah, pemegang nombor metrik 295881. Hai, saya Steve Anak Giri, bernomor metrik 296524, ingin menerangkan pengenalan berkenaan dengan tugasan 1 kami, iaitu panduan penulisan kertas kerja, panduan penulisan surat rasmi, dan panduan penulisan minit mesyuarat. Secara amnya, kertas kerja, surat rasmi dan minit mesyuarat merupakan satu saluran komunikasi yang berkesan dan digunakan tujuan untuk menyampaikan suatu mesej kepada pihak yang tertentu. Urusan rasmi dalam konteks ini merujuk kepada segala urusan yang melibatkan program atau aktiviti agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, agensi badan kanun atau individu. Bagi poin yang pertama, iaitu surat rasmi sebagai alat komunikasi yang berkesan dan merupakan surat yang dianggap sahih oleh penerima. Bagi poin yang kedua, iaitu kertas kerja digunakan dalam urusan rasmi untuk merancang agar mencapai sesuatu agenda yang diinginkan. Bagi poin yang ketiga, iaitu minit mesyuarat. Minit mesyuarat ialah catatan atau rekod tertulis yang ringkas berkaitan perkara-perkara yang berlaku semasa mesyuarat diadakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maisarah binti Samad, nombor metrik 296392. Saya akan menerangkan tentang panduan penerangan kertas kerja. Kertas kerja merupakan dokumen rasmi yang bertulis untuk merancang sesuatu projek atau program. Tujuan kertas kerja disediakan adalah untuk memastikan program yang dirancang berjalan lancar. Selain itu, tujuan penyediaan kertas kerja juga penting untuk mencapai objektif program yang telah dirancang. Format penulisan kertas kerja. Terdapat beberapa perkara yang penting dalam penulisan kertas kerja. Pertama ialah tajuk kertas kerja. Kedua, penerangan tentang latar belakang yang berkaitan tentang organisasi, memperkenalkan program yang ingin dijalankan serta menyatakan tujuan program dijalankan. Ketiga, objektif, iaitu menerangkan mengapa program tersebut dijalankan. Keempat, penubuhan ahli jawatan kuasa. Kelima, kumpulan sasaran, contohnya seperti siapa yang dijemput dan berapa jumlah peserta. Keenam, pelaksanaan program yang menerangkan tentang jadual program secara terperinci. Seterusnya, menerangkan tentang aktiviti yang dijalankan, penceramah yang dijemput dan menyatakan hubungan kerjasama dengan agensi lain jika ada. Ketujuh, anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan perlu dibentangkan agar projek yang dirancang berjalan lancar dan mengikut peruntukan yang ada. Kelapan, impak atau kesan pelaksanaan program yang diterima oleh peserta dan penganjur. Akhir sekali, kesimpulan, iaitu ulasan tentang program yang telah dilaksanakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zubaidah binti Ghazali Hamzah dengan nombor matrik 295939 akan menerangkan berkenaan dengan panduan penulisan surat rasmi. Panduan penulisan surat rasmi terbahagi kepada 3, iaitu tujuan, ciri-ciri dan juga format penulisan. Tujuan penulisan surat rasmi. Surat rasmi merupakan dokumen atau bahan rujukan. Selain itu juga, surat rasmi merupakan alat komunikasi rasmi secara bertulis yang digunakan untuk berhubung antara kelompok agensi kerajaan dengan agensi kerajaan, swasta dan orang awam. Seterusnya adalah ciri-ciri penulisan surat rasmi. Ciri-ciri penulisan surat rasmi adalah penggunaan surat rasmi melibatkan pelbagai jenis urusan dan surat rasmi bersifat formal dan tidak digunakan untuk tujuan peribadi. Baiklah, yang terakhir adalah tujuan penulisan surat rasmi. Penulisan surat rasmi dan juga surat tidak rasmi ianya adalah format yang berbeza. Format penulisan surat rasmi ianya mesti mempunyai kepala surat, garis panjang atau garis pemisah, rujukan dan juga tarikh, perkara dan tarikh, pendahuluan, isi, penutup, slogan atau moto perkhidmatan awam dan organisasi, pengakuan tanggungjawab dan juga tanda tangan pengirim, serta akhir sekali nama penuh dan juga nama jawatan pengirim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Faizatul Ashikin binti Abdullah, nombor matrik 295881 akan menerangkan minit mesyuarat. Tujuan minit mesyuarat. Tujuan minit mesyuarat ialah mencatat atau merekod secara ringkas berkaitan perkara-perkara yang berlaku semasa mesyuarat diadakan. Komponen minit mesyuarat. Yang pertama, maklumat mesyuarat, iaitu catatan tarikh, bilangan mesyuarat, hari, masa dan tempat mesyuarat direkodkan. Yang kedua, senarai kehadiran. Semua kehadiran yang hadir dan tidak hadir perlu dicatat. Yang ketiga, ucapan pengerusi. Pengerusi akan memberikan kata-kata aluan pada permulaan mesyuarat. Kebiasaannya, pengerusi akan mengemukakan tentang perkara-perkara penting yang berbangkit. Perkara-perkara tersebut perlu dicatat dan diminitkan. Seterusnya, pengesahan. Pengesahan minit mesyuarat dan pindaan daripada mesyuarat yang sebelumnya dilakukan setelah semua ahli mesyuarat menyimak dan berpuas hati dengan apa yang telah direkodkan. Pengesahan boleh diabaikan jika mesyuarat hanya berlaku sekali sahaja. Seterusnya, perkara berbangkit. Perkara berbangkit ialah mengenai isu yang telah dikemukakan oleh semua ahli mesyuarat. Isu yang berbangkit adalah mengenai keputusan mesyuarat yang sebelumnya untuk mengetahui tindakan susulan yang telah dipersetujui pada mesyuarat sebelumnya. Bagi memudahkan rujukan, tajuk perkara berbangkit hendaklah dicatat mengikut muka surat dan perenggan minit mesyuarat yang lepas. Seterusnya, perbincangan. Perbincangan ini melibatkan perkara dan agenda utama yang dibincangkan semasa mesyuarat diadakan. Hal-hal lain. Perkara yang dibincangkan selain isu agenda utama mesyuarat dikategorikan sebagai hal-hal lain. Penutup. Pengerusi akan memberikan ucapan terakhir atau terima kasih kepada ahli mesyuarat yang hadir sebagai penangguhan mesyuarat. Format teknikal minit mesyuarat. Jenis font Arial, saiz font 12 hingga 14, jarak antara baris langkau sebaris, single space sehingga 1.15, kedudukan teks seimbang, rata kiri dan kanan. Secara kesimpulannya, kertas kerja, surat rasmi dan minit mesyuarat merupakan sebuah dokumen rasmi yang sangat penting untuk dipelajari dengan lebih mendalam. Ketiga-tiga penyediaan dokumen ini mempunyai pelbagai garis panduan yang perlu dicontohi.
Sangat penting mematuhi garis panduan dalam menyediakan dokumen-dokumen ini kerana ia merupakan satu rekod yang digunakan sebagai rujukan untuk memahami arahan, tujuan dan matlamat yang perlu dilaksanakan. Sekian.